Semua belajar boleh buka kamera dah. Okay. Kita sekarang ni buat Google Meet kan. So, cikgu harap kamu faham lah walaupun kamu berada di rumah dan cikgu berada di sekolah untuk mengajar kamu. Okay, hari ni kita belajar tentang pendidikan semasa dengan media sosial. Jadi, cikgu nak bagi kamu tugas kan. Iaitu berkenaan dengan kesan. So, cikgu nak kamu bagi kesan berkaitan dengan pendidikan semasa dengan media sosial bagi pelajar kadis masa hadapan. So, cikgu harap kamu boleh buatlah tugas ini. So, cikgu nak kamu buat dalam bentuk video. So, video tu kamu boleh buat diri sendiri. Nak buat presentation, kamu nak jadi vlogger ke, kamu nak buat TikTok ke, tak kisah. So janji kamu buat video tu berkaitan dengan kesan pendidikan semasa dengan media sosial. So kamu kena cari berkaitan dengan artikel, kamu kena cari data, dekat situ kamu analisis artikel dan data dan mengeluarkan kesan-kesan, 4 kesan dan juga ada bukti-bukti yang lain. So cikgu harap kamu boleh buatlah benda tu. Okay, kamu juga boleh buat memberikan keputusan. Yes, kamu berikan keputusan, kamu dah bagi keputusan, lepas tu kamu bagi kesimpulan. So dekat situ kita boleh tengoklah kamu faham ke tidak tentang topik yang kita belajar ni. Okay, cikgu harap kamu boleh buat. Okay, selamat bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Kasina Binti Johari dari Unit P ISMP Jun 2021B, PAKK 1. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang mobiliti sosial dalam pendidikan semasa. Okey, yang pertama sekali, mesti semua tertanya-tanyakan apa itu mobiliti sosial. Okey, mari saya terangkan. Mobiliti sosial adalah pergerakan individu atau kumpulan antara kedudukan yang berbeza dalam satu hierarki stratifikasi sosial masyarakat. Okey, yang seterusnya, mobiliti sosial ini merupakan peningkatan taraf seseorang dari aras bawah kepada satu tahap yang lebih tinggi ataupun yang lebih baik. Okey, menurut pandangan funksionalisme, aspek pendidikan memainkan peranan penting sebagai alat mobiliti sosial yang secara langsung memberi kesan kepada stratifikasi sosial dalam sesebuah kelompok masyarakat. Okey, seterusnya, mobiliti sosial terbahagi kepada 7 bentuk. Apa 7 bentuk tu? Okey, yang pertama, mendatar. Yang kedua, menegak. Yang ketiga, antara generasi. Yang keempat, dalam generasi. Yang kelima, struktur. Yang keenam, ditaja. Dan last sekali, tandingan. Mesti tertanya-tanya kan, apa benda semua ni? Okey, yang pertama, mobiliti sosial yang mendatar merupakan perubahan dalam kedudukan tanpa melibatkan perubahan dalam status sosial seperti pertukaran warga negara. Okay, contohlah saya bagi, seseorang individu ni dia nak tukar warga negara Brunei kepada warga negara Malaysia. Okey, kat sini dia tidak melibatkan perubahan status sosial. Okey, yang kedua, mobiliti menegak. Okay, mobiliti menegak ni ada dua, mobiliti menegak ke atas dan mobiliti menegak yang ke bawah. Okay, mobiliti menegak yang ke atas merupakan mobiliti yang positif. Okay, contohnya kenaikan pangkat. Okay, bagi mobiliti menegak ke bawah pula adalah mobiliti yang negatif. Okay, contohnya kehilangan kuasa dalam memerintah. Okey, yang ketiga, mobiliti sosial antara generasi seperti kanak-kanak dibesarkan dalam keluarga penuh getah dan mereka mengubah taraf kehidupan yang lebih baik kepada bekerja dalam golongan profesional yang lebih mewah. Okey, yang seterusnya, mobiliti dalam generasi pula merupakan tahap kemajuan status sosial seperti taraf pekerjaan dalam generasi yang sama daripada guru biasa kepada pengetua. Okey, tambahan pula, mobiliti generasi ke generasi lain juga ada seperti ayahnya sebagai kerani dan anak sebagai doktor yang dikenali sebagai mobiliti menegak ke atas antara generasi. Okey, manakala mobiliti menegak ke bawah antara generasi pula seperti ibu sebagai seorang akaunten dan anak pula sebagai penjual biasa saja. Okey, seterusnya mobiliti struktur merujuk perubahan dalam hierarki stratifikasi sendiri seperti pendatang asing mengubah kelas sosial masyarakat setempat. Okey, kerana ini akan menjejaskan peluang kepada orang tempatan dari segi permintaan tenaga buruh mahir dan tidak mahir. Okey, seterusnya mobiliti ditaja seperti pemberian beasiswa, peranti siswa dan bantuan keperluan bagi memberikan keperluan ataupun memberikan satu perubahan kepada mobiliti sosial yang lebih positif, lebih-lebih lagi anak-anak yang miskin supaya mereka diberikan peluang untuk mengubah kehidupan asal mereka. Okey, yang akhir sekali mobiliti tandingan pula merupakan satu pertandingan di kalangan murid bagi memperolehi pencapaian yang terbaik dan diberikan peluang dari segi ganjaran bagi meneruskan pengajian yang lebih tinggi. Contohnya diberikan hadiah untuk belajar ke luar negara dengan mendapat tajaan daripada pihak tersebut daripada pertandingan yang dilakukan. Jurnal Pelaksanaan Pentaksiran Pembelajaran dan Pemudahcaraan PDPC berasaskan teknologi di sekolah. Okey, analisis jurnal ni kan, saya dapat dia menunjukkan kajian terhadap kesediaan guru terhadap penggunaan teknologi dalam pentaksiran dan juga PDPC bersama murid. Kebanyakan guru tidak menggunakan teknologi dalam PDP sebagai PAK 21 kerana disebabkan oleh kekangan masa dan tiada kemahiran yang mencukupi untuk dijadikan sebagai satu medium pembelajaran di dalam kelas dan pentaksiran. Namun, masih terdapat ramai guru yang mengaplikasikan teknologi digital dan pembelajaran abad ke-21 bagi meningkatkan motivasi murid untuk terus belajar
belajar mengikut pendidikan semasa. Okey, dekat sini kita boleh tengoklah saya mengambil jurnal ini bertujuan untuk menekankan tentang teknologi digital dan juga PAK 21 yang merupakan pendidikan semasa. Okey, rujukan juga saya telah sertakan di bawah. Okey, seterusnya analisis data. Okey, analisis data pula. Berdasarkan jurnal yang saya kaji, terdapat beberapa data yang boleh saya analisis bagi memantapkan lagi pengumpulan data dengan lebih baik. Okay, yang pertama, Raja 1 kita boleh lihat statistik peratusan. Okay. Yang kedua, raja penggunaan aplikasi PAK 21. Yang ketiga, raja berkenaan pelaksanaan PDPC berasaskan teknologi. Raja 1 pula, kebanyakan guru ni dia kata tidak terpempu dengan teknologi digital, cuma mereka mempunyai kekangan masa saja. Ini menunjukkan bahawa teknologi digital ini masih boleh dilaksanakan pada masa hadapan dan perlu diberikan kemahiran yang secukupnya kepada guru. Jika dimantapkan lagi teknologi digital ni, saya pasti bahawa pendidikan semasa akan memberikan kesan yang positif kepada guru dan juga murid. Jadi ini menunjukkan pendidikan digital ni masih lagi wajar digunakan di kalangan guru-guru. Okey, rajah kedua pula. Kat sini datanya menunjukkan penggunaan aplikasi PAK 21. Okey, kita boleh lihatlah dekat sini carta pala yang berwarna oranye tersebut menunjukkan ramai guru yang masih lagi tidak menggunakan teknologi digital. Tetapi masih ramai lagi guru menggunakan Frog VLE sewaktu pentaksiran dan PDPC. Mungkin mereka masih menggunakan teknologi yang lama, Frog VLE ini. Jadi jika kita dapat gilapkan lagi, pasti statistik ni dapat berubah ke arah yang lebih positif. Raja ketiga pula menunjukkan pelaksanaan PDPC berasaskan teknologi. Okey, kita dapat lihat bahawa masih ramai guru menggunakan aplikasi digital dalam PDPC, namun tidak dapat diaplikasikan dalam pentaksiran. Mungkin kekurangan kemahiran, tiada pengetahuan yang secukupnya. Jadi kita masih lagi boleh menggunakan teknologi kerana terdapat ramai lagi guru yang menggunakan teknologi dalam PDPC. Konklusinya, minat pelajar terhadap proses PDPC yang menggunakan teknologi digital adalah tinggi kerana pelajar lebih tertarik dengan aktiviti yang melibatkan penggunaan permainan berasaskan teknologi. Oleh hal yang demikian, guru perlu berusaha untuk memanfaatkan segala teknologi digital yang disediakan. Justifikasi kesan perubahan pendidikan semasa dengan mobiliti sosial pelajar kalis masa hadapan. Yang pertama, peningkatan aksesibiliti pendidikan. Okey, peningkatan aksesibiliti pendidikan ni kita dapat lihat ia memberikan kesan kepada perubahan dalam pendidikan yang merangkumi integrasi teknologi yang boleh membuka pintu kepada pendidikan jarak jauh dan pembelajaran dalam talian. Lebih-lebih lagi sewaktu COVID-19. Okey, ini membolehkan individu dari kawasan terpencil atau kurang berkembang untuk mendapatkan akses kepada pendidikan yang berkualiti tanpa perlu berpindah ke tempat lain. Okey, ini juga akan memberikan peluang dan ruang kepada lebih ramai individu dari latar belakang sosioekonomi yang berbeza untuk mendapatkan pendidikan yang berkualiti. Ini dapat meningkatkan lagi mobiliti sosial dengan memberikan peluang kepada individu untuk meningkatkan kedudukan mereka dalam masyarakat melalui pendidikan. Kesannya berlaku mobiliti dalam generasi iaitu mobiliti menegak ke atas antara generasi seperti yang saya katakan tadi lah. Contohnya ayahnya yang bekerja sebagai pekerja buruh dapat mengubah status keluarga melalui pendidikan iaitu anak berjaya menjadi engineer. Okay, berdasarkan penerangan kesan yang telah saya berikan, saya juga mengukuhkan lagi saya punya penerangan melalui bukti-bukti berita. Okay, dekat sini kita dapat lihat teknologi ni memberikan aksesibiliti kepada pendidikan dengan memberikan kemudahan teknologi dan program pendidikan inklusif. Sebab dekat sini kat berita ni dia menyatakan bahawa program ni memberikan manfaat kepada pelajar-pelajar pendidikan khas. Okey, contohnya pelajar itu mempunyai masalah penglihatan. Jadi melalui teknologi digital ni guru boleh menyertakan audio dalam PDP mereka supaya dapat memberikan proses PDP dengan lebih lancar melalui pendengaran. So audio ni dapat membantu guru untuk memberikan ataupun menyalurkan info kepada pelajar-pelajar pendidikan khas ni. Okay, seterusnya mendapatkan akses contohnya tablet. Okay, kat sini kita boleh tengoklah pembekalan tablet di bawah inisiatif Peranti Siswa. Kerajaan atau government telah memberikan kemudahan peranti siswa kepada pelajar-pelajar B40. Murid-murid boleh menggunakan peranti siswa ini dalam PDP mereka dan juga boleh mencari pencarian sendiri, belajar sendiri. Dekat sini diorang boleh mencari maklumat yang lebih dalam lagi. Bukan saja dapat menggunakan dalam kelas,
Contohnya dalam universiti lah, boleh digunakan untuk menulis dekat atas tablet, mencari maklumat, tapi boleh juga digunakan ketika di rumah. So dekat sini teknologi ni memberikan banyak manfaat kepada murid-murid. Okey, seterusnya yang kedua, kesannya adalah meningkatkan integrasi sosial. Okey, apabila murid-murid dari latar belakang yang berbeza bersatu dalam persekitaran pendidikan terkini, mereka dapat belajar dan memahami kepelbagaian budaya dan pandangan dunia yang berbeza. Ini dapat membantu dalam membentuk toleransi, penghargaan terhadap kepelbagaian dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Okey, yang kesemuanya adalah asas bagi integrasi sosial yang kukuh. Tambahan pula melalui kerjasama dalam projek akademik dan kurikulum, pelajar dari pelbagai latar belakang akan belajar untuk bekerjasama dan membina hubungan rapat melalui aktiviti berpusatkan murid. Contohnya, aktiviti kumpulan dan aktiviti penghasilan projek robotik misalnya. Okey, ini dapat memupuk rangkaian sosial yang pelbagai dan seterusnya membantu mengukuhkan integrasi sosial. Okey, melalui aktiviti kumpulan ni kanak-kanak dapat mengenal antara satu sama lain lah. Contohnya, dia dapat mengenali tentang rakannya daripada bangsa India, bangsa Cina, kemudian dapat menggabungkan idea mereka dalam menghasilkan projek tersebut. Projek robotik ni pun dikira sebagai teknologi juga dalam pendidikan terkini. Okey, saya juga telah mengukuhkan pendapat saya melalui artikel, iaitu pembelajaran abad ke-21 dalam kepelbagaian budaya, harapan dan cabaran. Jadi kat sini pembelajaran abad ke-21 ni memang memberikan kesan yang positif lah kepada pelajar sebab ia merupakan satu strategi dan perspektif baru untuk memahami variasi pelajar dari masyarakat yang berbilang kaum dan berbilang budaya. Okay, dekat sini kita dapat tengoklah wujudnya harmoni melalui aktiviti. Contohnya quizzes lah bersama-sama dengan pelajar kan. Quizzes bersama dengan pelajar, guru bagi quizzes, kemudian dia bersama-sama memberikan jawapan dan juga idea untuk menjawab ataupun menyelesaikan masalah kuisis tersebut. Okey, dalam surah Al-Hujurat juga ayat yang ke-13, yang membawa maksud, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenali. Okey, sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Okey, dekat sini kita dapat lihat dah daripada surah Al-Hujurat ini dia menuntutkan kita untuk saling mengenali dalam kalangan pelbagai bangsa. Okey, begitu juga dalam dunia terkini lah, era pasca COVID-19 ni. Kita pun kena mengenali lah dalam, walaupun kita dah berada dalam dunia teknologi, tapi kita still lagi melalui teknologi ni kita dapat mengenali pelbagai bangsa. Allah juga telah menuntut untuk kita mengenali pelbagai bangsa walaupun kita ni tak sama latar belakang. Okay, sebab kat sini kita dapat menjalinkan perpaduan dan perhubungan yang harmoni. Seterusnya dapat mengiktiraf kemuliaan dan harga diri manusia tanpa mengira rupa pada dan etnik. Seterusnya dapat menjadikan hubungan dengan orang yang bukan Islam selagi mereka tidak memusuhi Islam. Okay, dan akhir sekali dapat menggalakkan integrasi dan kerjasama akan saling melengkapi antara satu sama lain. Okay, kat sini kita dapat tengoklah bahawa teknologi ni dapat menyatukan kita semua untuk meningkatkan lagi sosialisasi kita. Seterusnya, yang ketiga, kesannya adalah dapat mentransformasikan pendidikan yang berkualiti. Okay, seperti yang kita tahu, pendidikan semasa telah menekankan pembangunan kemahiran abad ke-21 seperti kemahiran komunikasi, kerja pasukan dan kebolehan teknologi maklumat. Ini dapat membantu mempersiapkan pelajar untuk menghadapi cabaran yang global yang lebih besar dan dapat meningkatkan peluang mereka untuk berjaya dalam masyarakat yang berubah dengan cepat. Seperti yang kita ketahui, terdapat beberapa anjakan baharu yang telah dikemukakan bagi menambah baik sistem pendidikan mengikut perubahan keperluan semasa, sekaligus murid dapat memanfaatkan yang signifikan dalam perkembangan pendidikan terkini tanpa mengira latar belakang seseorang. Tambahan pula, perubahan pendidikan ini dapat mewujudkan pemikiran kelas pertama di kalangan murid kerana bukan sahaja murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran biasa, namun memiliki pengetahuan dan kemahiran bertaraf dunia yang berdiri sama tinggi dengan negara maju. Okey, kat sini kita dapat tengoklah bukti melalui metro. Okey, kat sini melalui teknologi ni kita dapat mewujudkan satu future classroom. Okey, kiranya terdapatnya inovasi lah dalam teknologi digital ni. Kalau kita mengaplikasikan teknologi digital ni, kita dapat wujudkan future classroom. Okey, dekat sini
kita dapat menggunakan penggunaan tablet, smartboard, tafsiran secara atas talian seperti yang kita tengok daripada artikel yang awal-awal tadi, yang isu yang pertama tadi, pentadsiran. Mungkin ramai yang tidak dapat menggunakan dengan betul teknologi pentadsiran ataupun tidak dapat mengaplikasikan dengan baik, tapi kita masih lagi boleh menggilap untuk menggunakan pentadsiran secara atas talian ataupun teknologi ni supaya dapat bawa satu image baru untuk masa hadapan tentang future classroom. So kat sini dapat mengintegrasikan sesuatu perkara yang baharu bukan sahaja kepada sekolah tapi kepada murid itu sendiri. Terusnya kesan yang kita boleh dapat melalui teknologi digital ni adalah kreativiti dan inovasi dalam pendidikan kita akan berkembang. Sebab apa? Sebab perubahan dalam pendidikan yang menekankan pembangunan kreativiti, kemahiran keusahawanan dan inovasi dan memberikan peluang kepada pelajar untuk mengeksploitasikan potensi mereka secara maksimum. Ini dapat menggalakkan mobiliti sosial dengan memberikan peluang kepada individu untuk mencipta peluang-peluang baru dan memperbaiki kehidupan mereka sendiri serta masyarakat sekeliling. Contohnya, teknologi moden seperti telefon pintar, laptop, smartboard dan robotik dapat menggalakkan kreativiti dan inovasi dalam pendidikan seperti guru mengaplikasikan penggunaan alatan dan platform digital bersama murid bagi memberikan peluang kepada murid untuk mencipta hasil yang unik, berkongsi idea dan bekerjasama dengan rakan sebaya mereka dalam proses pembelajaran. Mobiliti pembelajaran terkini memberikan sinar kepada murid untuk mengambil peranan aktif dalam proses pembelajaran dan menggalakkan penyiasatan dan membolehkan mereka untuk mencipta penyelesaian sendiri bagi masalah yang diberikan. Ini dapat mengembangkan pemikiran murid-murid ini kerana mereka diberikan peluang dan ruang untuk menggilap dalam punya idea mereka sendiri. Jadi ini akan mewujudkan satu kreativiti dan inovasi yang baharu dalam pendidikan. Bagi memantapkan lagi saya punya hujahan kesan tersebut, saya memberikan 2 bukti, iaitu bukti melalui artikel dan juga metro. Okey, bukti melalui artikel ni, saya memilih pembudayaan kreativiti dan inovasi dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi. Okey, kat sini kita dapat lihat pembudayaan kreativiti dan inovasi ni bukan sahaja di kalangan guru saja, tapi di kalangan pelajar itu sendiri kerana mereka dapat menginvolvekan diri mereka untuk masuk pertandingan inovasi, misalnya contohnya masuk pertandingan inovasi dalam robotik sebagai satu medium untuk pembelajaran mereka ataupun pembelajaran kepada guru-guru di luar sana. Ini dapat membuka mata orang ramai tentang teknologi ini dapat memberikan kreativiti dan inovasi dan juga memberikan keseronokan kepada pelajar-pelajar. Seterusnya kita dapat lihatlah bukti melalui metro, iaitu dedah inovasi teknologi robotik. Okay, seperti yang kita tahu, teknologi sekarang ni dia dah pergi ke IR 4.0. So maksudnya dah tinggi lah. Okay, dekat sini melalui pertandingan ni pelajar-pelajar atau murid dapat diberikan peluang dan ruang untuk menyelesaikan masalah, untuk mencari idea, untuk mencipta satu baharu, iaitu sepertinya robot. So dekat robot ni ia juga melibatkan STEM. So STEM ni pembelajaran semasa sekarang ni lah. Ada sains, teknologi, engineering dan juga matematik. So dekat sini dapat meningkatkan lagi bukan sahaja dari segi teknologi tapi sains, engineering, penciptaan dan juga matematik. Boleh ditambahkan lagi dengan arts. So dekat sini wujudlah diorang punya kreativiti. So dekat sini kita boleh tahulah Malaysia merupakan antara negara yang sedang bergerak ke hadapan dalam perkembangan IR 4.0. So melalui pertandingan, melalui teknologi PA ke-21 ni kita dapat melonjakkan lagi kita punya pendidikan yang lebih bertaraf dunia. Sebab sekarang pun kita dah pergi ke revolusi industri yang ketiga. So ini memerlukan pementingan penggunaan teknologi maklumat. So yang seterusnya adalah mewujudkan persaingan yang sihat. Okey, persaingan sihat ni kita boleh tahulah pendidikan kini atau pendidikan semasa ni telah menawarkan program-program yang lebih baik. Bukan sahaja kurikulum yang lebih berinovatif, namun terdapat juga tawaran pendidikan berbentuk core curriculum. Contohnya mengintegrasikan banyak sekolah sukan. Okey, kat sini bagi memberikan peluang dan ruang kepada murid yang cenderung ke arah aktiviti fizikal dan lasak. Okey, serta dari aspek kemahiran juga ada ditumbuhkan aliran pendidikan teknikal dan vocational. Okay, ini bagi mengasah bakat pelajar dalam bidang yang mereka suka, contohnya dalam bidang pertanian dan pembinaan. Okay, mobiliti pendidikan terkini telah menjadikan pembelajaran lebih efektif dan pelbagai. Ini dapat memperkayakan pengalaman belajar pelajar dengan lebih lagi
persaingan yang sihat akan wujud dalam kalangan murid kerana tidak hanya bergantung kepada pencapaian akademik semata-mata tetapi aspek kemahiran dan teknikal juga mampu memberikan kecemerlangan dan mengubah pencapaian diri yang lebih baik. Sejurus itu, masyarakat mula sedar bahawa pendidikan merupakan satu cara yang dapat menjamin perubahan dan mengubah status mobiliti sosial mereka kerana lahirnya pekerja dalam bidang profesional seperti doktor dan juga separa profesional seperti ahli pertanian. Berdasarkan kesan yang telah saya berikan iaitu persaingan sihat, kita boleh lihatlah melalui pembuktian berita harian dan juga Kosmo Digital. Kita boleh tengok kat sini wujudnya bidang TVET. So, kita boleh tahulah PAK21 ni bukan saja melibatkan kurikulum saja tapi ia melibatkan kemahiran. So, dekat sini wujudnya bidang TVET dalam pendidikan yang terkini. So, dekat sini wujudlah persaingan sihat antara pelajar yang more kepada kurikulum dan juga pelajar yang kepada kemahiran. So, dekat sini adalah peluang pekerjaan kepada pelajar-pelajar yang kurang dalam bidang kurikulum ini. TVET ni juga dia mengaplikasikan teknologi digital supaya dapat seiring bersama dengan pelajar-pelajar di sekolah biasa. So, dekat sini kita boleh tengoklah elektronik. So, elektronik ni merupakan teknologi digital. So, wujudnya pembelajaran teknologi digital dan juga PAK21. Juga kesan negatif iaitu melalui artikel tersebut kita boleh tengoklah guru kekurangan masa, tiada kemahiran. So, ini akan memberikan impak kepada emosi guru itu sendiri. So, wujudnya tekanan emosi kerana berlakunya peningkatan bebanan kerja. So, walaupun teknologi ini boleh memperkayakan pembelajaran ataupun menyepadukan ke dalam kurikulum juga boleh meningkatkan beban guru. So, guru perlu membentuk bahan baharu, mencipta sumber digital dan menyesuaikan kaedah pengajaran mereka yang memakan masa yang lama untuk mereka pelajari. So, guru mempunyai tugasan yang lain dan masa yang kurang mencukupi akan memberikan tekanan kepada guru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kita boleh lihatlah dekat sini melalui artikel dan juga berita kat bawah ni, berita yang guru stres sehingga menyebabkan mahu pencen awal. So, kat sini ramai guru yang nak letak jawatan, nak pencen awal sebab kerana terlampau banyak bebanan kerja. So, mereka perlu mempelajari teknologi terkini, lepas tu perlu mengasah kemahiran yang lain. So, dekat sini guru-guru yang lama, guru-guru yang umur 60-an, 50-an ni, mereka ni golongan yang kurang celik IT. So, mungkin mereka ni lebih selesa untuk mempraktikkan kaedah PDP tradisional. So, bila terpaksa mereka masuk ke dalam bidang teknologi untuk diaplikasikan dalam PDP, mereka menjadi stres untuk melakukan perkara tersebut. So, jadinya pendidikan teknologi ni memberikan impak yang negatif jugalah kepada guru. Akibat yang bakal berlaku adalah model pembelajaran tradisional di kelas akan berubah secara signifikan dengan integrasi ke teknologi digital sehingga menyebabkan guru lama menjadi terbeban. So, dekat sini guru lama ni dia akan jadi terbeban sebab kerana terpaksa mengubah pembelajaran dan mempelajari pembelajaran terkini. Sebab mereka ni tiada masa ataupun ada lagi kerja-kerja lain seperti untuk pengurusan program dan sebagainya. Jadi kat sini akan menyebabkan guru menjadi terbeban dan stres. Dan seterusnya, pembelajaran tradisional ni akan ditinggalkan. So, mungkin akan digunakan 100% teknologi digital. So, kita tidak tahulah masa akan datangnya. So, itu akan menyebabkan akibat yang seterusnya. So, tambahan pula, murid akan mempunyai sikap kebergantungan yang tinggi kepada penggunaan AI dan teknologi yang canggih. Seperti yang kita tahu, murid-murid sekarang kebanyakannya kalau cikgu tanya tentang soalan ke apa, mereka akan terus cari kepada platform ChatGPT. So, dekat itu murid dia macam tak dapat mengembangkan lagi idea mereka sendiri. Kat situ mereka tanpa bergantung lah kepada ChatGPT. Dan semata-mata jawapan tu bukan daripada mereka, tapi dekat AI itu sendiri. Jadi kat sini ia menjadikan satu perkara yang tidak sihat lah kepada pelajar-pelajar sebab terlalu bergantung kepada AI dan mungkin menyebabkan mereka terlampau ketagih kepada teknologi digital sehingga menyebabkan mengabaikan perkara-perkara lain. Contohnya tidak membantu ibu bapa bila menyuruh sebab terlalu ketagih dengan teknologi digital. So, dekat sini adalah akibat lah kepada pendidikan akan datang. Semua prestasi mereka akan menurun kerana terlalu taksub dengan teknologi digital ni. Abad ke-21, teknologi digital ni memang penting. So, jadi memang wajarlah untuk kita masukkan dalam pendidikan yang terkini. Okay, seterusnya hubungan antara kemahiran digital dan motivasi murid sekolah rendah dalam pembelajaran digital sejarah. So, dekat sini bukan sahaja dapat meningkatkan lagi mereka punya kurikulum ataupun prestasi, tapi dapat meningkatkan juga mereka punya kemahiran
yang baharu iaitu kemahiran digital dan juga memberikan semangatlah kepada pelajar-pelajar ni untuk terus belajar. So kat sini mereka tidak berasa bosan untuk belajar sebab adanya kemahiran digital ataupun teknologi digital dalam pembelajaran. Okay, seterusnya kita boleh tengok kat sini lah teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan seni visual ke arah pembelajaran yang bermakna. So kat sini kita boleh tengok teknologi maklumat dan komunikasi ni dapat memberikan pembelajaran yang bermakna sebab mereka mempunyai pengalaman tersendiri. So mereka boleh mencari, contohnya nak mengetahui tentang haiwan-haiwan di hutan tapi tidak dapat tengok secara fizikal. Jadi melalui teknologi digital ni mereka boleh tengok haiwan-haiwan di hutan melalui maya. So dekat sini mereka boleh mengetahui tentang haiwan, ciri-ciri haiwan, warna haiwan semua. So boleh mengaplikasikan dalam pendidikan seni visual dengan melukis haiwan-haiwan tersebut melalui teknologi digital, melalui YouTube, melalui Google. So mereka boleh lihat sahaja di dalam platform digital. Okay, seterusnya saya selitkan jugalah sabda Rasulullah SAW, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya kerana mereka hidup di zaman mereka bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. So dekat sini kita boleh lihatlah bahawa Rasulullah SAW pun menyatakan bahawa kita kena ajar anak-anak kita ataupun murid kita ni mengikut peredaran zaman. So sekarang ni kita dah masuk ke zaman AI, zaman teknologi digital. So dekat sini kita kenalah mengaplikasikan teknologi digital dalam pembelajaran sebab ikut peredaran zaman mereka. Mereka lebih selesa dengan teknologi digital. Jadi kita kena belajar untuk mengintegrasikan teknologi digital ni lah kepada pelajar-pelajar ni sebab ia juga dapat mencapai aspirasi murid tu sendiri sebab mereka berasa seronok untuk belajar. Lepas tu mereka dapat mencapai lah apa yang mereka nak. So mereka akan lebih berusaha untuk mencapai kejayaan tersebut. Akhir sekali saya akan menceritakan tentang faktor mempengaruhi sedikit lah. Okay, faktor mempengaruhi ni yang pertama perubahan ekonomi. So, perubahan ekonomi ni merupakan keadaan ekonomi keluarga juga mempengaruhi mobiliti sosial pelajar kerana pelajar dari keluarga berpendapatan rendah mungkin menghadapi cabaran dalam mendapatkan akses kepada pendidikan yang berkualiti tinggi. Misalnya mereka mungkin terpaksa bekerja sepenuh masa untuk menyokong keluarga mereka yang boleh menghalang mereka daripada fokus sepenuhnya kepada pendidikan. Okey, kemudian kemudahan dan infrastruktur. So, ketersediaan sumber daya yang mencukupi dapat membantu pelajar untuk mencapai potensi maksimum mereka. Contohnya ketersediaan buku teks, akses kepada perpustakaan digital, teknologi maklumat dan kemudahan pendidikan lain turut memainkan peranan dalam mobiliti sosial. Jika kemudahan dan infrastruktur ni tidak diberikan, ia akan memberikan kesan jugalah kepada pelajar ni sebab mereka tidak dapat menggunakan kemudahan tersebut dan tidak dapat mengaplikasikan teknologi digital. Begitu juga dengan guru. Okey, seterusnya modifikasi budaya iaitu seperti kita tahulah kita telah mengalami gelombang COVID-19. So dekat sini telah mengubah landscape pendidikan secara mendalam lah. Walaupun cabaran yang dihadapi, perubahan ini juga membuka peluang untuk inovasi dan peningkatan sistem pendidikan yang lebih adaptif, inklusif dan berorientasikan masa depan. So penguatkuasaan penggunaan digital dalam pendidikan telah menjadikan keutamaan kepada sekolah-sekolah bagi mengintegrasikan PAK 21 serta pendidikan semasa. Okey. Yang seterusnya merupakan pendidikan. So pendidikan ni faktor yang mempengaruhi lah jika sekolah tu tidak memberikan pendidikan yang secukupnya ataupun ibu bapa tu tak berikan pendidikan, tak beri sokongan. So dekat sini pelajar ni tidak dapat mempelajari teknologi digital secara PDP. Mungkin mereka tak datang sekolah. So mereka belajar di rumah, lebih-lebih lagi pelajar yang miskin tersebut, mereka tidak dapat mengetahui tentang teknologi digital ataupun mempelajari tentang pendidikan terkini. So mereka akan ketinggalan. Simpulkan bagi ujahan saya, iaitu pendidikan masa kini mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan mobiliti sosial individu dan kumpulan dalam masyarakat kan. Okey, walaupun keboleh capaian pendidikan semakin meningkat, namun ia memberikan kesan yang positif kepada masyarakat iaitu dapat mengubah kepada kehidupan yang lebih baik dan memberi manfaat kepada diri sendiri dan juga orang sekeliling kita lah. Tambah lagi, pendidikan semasa ini mampu merealisasikan aspirasi murid seperti aspirasi menjadi usahawan berjaya walaupun berada dalam keluarga yang susah. Konklusinya, pendidikan semasa bukan sahaja dapat mempertingkatkan mobiliti sosial,
malah dapat mencapai gelombang ketiga dalam pilihan pembangunan pendidikan Malaysia serta merealisasikan FPK iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan Malaysia dengan melahirkan generasi seimbang dari aspek JERIS. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.